in the tropics. On the love it, in the tropics. Aku suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina binti Yaakob selaku pembentang pertama akan membentangkan kerja kumpulan bagi subjek POL 3023 iaitu Pembangunan Manusia dan Polisi Sosial. Tajuk yang kumpulan kami akan bentangkan pada hari ini ialah Masyarakat Berilmu Mendorong Pembentukan Model Islam Sejahtera. Pengenalan. Komuniti secara alternatif boleh digambarkan sebagai rangkaian hubungan yang saling berkait di kalangan individu yang berbeza. Ia merujuk kepada sesuatu yang dibuat atau tidak dibuat oleh kumpulan orang itu dari segi pelaksanaan. Masyarakat juga merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama mengikut cara dan susunan tertentu di lokasi tertentu. Seterusnya, keseronokan individu serta kejayaan dan kekuatan sebuah bangsa dan negara sebahagian besarnya ditentukan oleh ilmu. Ilmu mengukuhkan keupayaan minda dan berfikir dan mencipta dalam kalangan anggota masyarakat. Berdepan dengan dunia yang serba maju, masyarakat berbudaya ilmu sudah tentu menjadi pendukung utama usaha memperkukuh dan menjana pembangunan negara yang konsisten dan berterusan. Selain itu, ilmu akan menjadi asas kepada segala kebaikan dalam masyarakat, memandangkan memiliki ilmu yang tinggi menjadikan kepribadian seseorang lebih mantap dengan adanya akhlak terpuji. Akibatnya, ilmu yang diperolehi bukan semata-mata satu cara memperoleh kekayaan keuangan, tetapi ia juga satu cara untuk memupuk cinta pembelajaran sepanjang hayat untuk melahirkan masyarakat berprinsip mulia dan penyayang dan seterusnya menjadikan sebuah negara yang maju. Oleh itu, sistem pendidikan di Malaysia diwujudkan bagi meningkatkan perpaduan utama negara, iaitu pendidikan meningkatkan pembangunan negara dan bangsa. Hasilnya, wujud dasar pelajaran kebangsaan berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talik 1960. Seterusnya, saya akan membentangkan kepentingan ilmu. Ilmu amalan penting dalam kehidupan bak kata pepatah, ilmu pelita hidup. Antara kepentingan ilmu ialah meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal ini kerana seseorang yang berilmu mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Sebagai contoh, dengan ilmu yang ada boleh bekerja dengan gaji yang sangat lumayan. Kerana daripada itu, mereka akan tinggal dalam keadaan yang serba baik dan mewah. Kerana sikap individu yang sangat bersungguh-sungguh dari kecil dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Jika seseorang ingin hidup senang, maka belajar bersungguhlah dalam menuntut ilmu ke arah kebaikan. Seterusnya, disanjung oleh masyarakat. Orang yang berilmu akan disanjung oleh masyarakat. Hal ini kerana ilmu pengetahuan ini dapat dikongsi bersama-sama. Daripada itu, masyarakat akan menghargai orang-orang yang berilmu. Sebagai contoh, guru-guru yang mengajar dan mendidik murid-murid membaca dan mengira sehingga pandai, selain daripada doktor yang mampu merawat kepada para pesakit orang ramai maupun keluarga sendiri. Kepentingan yang seterusnya ialah meningkatkan taraf hidup keluarga. Hal ini kerana seseorang yang berilmu mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Daripada itu, mereka dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka pada bila-bila sahaja. Bukan itu sahaja, mereka akan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada dengan bijak seperti membuat kelas tuition harian kepada murid-murid dan berniaga secara kecil-kecilan sebagai pendapatan sampingan. Kerana ini sedikit mampu menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada orang ramai. Ilmu juga membolehkan masyarakat berkhidmat untuk bangsa, agama dan negara. Hal ini kerana ilmu yang ada bukan sahaja dapat memajukan diri, malah mampu mendorong dengan menyumbang tenaga dan khidmat untuk bangsa, negara dan agama. Sebagai tamsilnya, ilmu keagamaan adalah tonggak kecemerlangan dalam kehidupan di mana para ilmuwan akan sentiasa dihormati dan dikenali oleh masyarakat sehingga pelosok dunia. Sebagai contoh dari segi agama, pendakwah yang mempunyai ilmu pengetahuan
akan berfikiran jauh dengan membina pusat tahfiz untuk melahirkan generasi yang mendalami ilmu agama selain cinta akan agama. Secara tidak langsung, apabila kesedaran agama itu timbul, maka masyarakat akan menjadi lebih baik dengan mematuhi ajaran-ajaran agama serta mampu mendidik anak bangsa hingga berjaya membangunkan bangsa dan mereka sendiri. Di samping itu, membolehkan masyarakat memperoleh peluang pekerjaan yang lebih baik dengan ilmu yang ada, membolehkan seseorang itu mudah untuk mendapat kerja. Hal ini kerana pekerjaan hari ini amat sengit di mana para graduan saling bersaing untuk mendapat tempat dalam sektor pekerjaan. Kita bukan sahaja memerlukan ilmu pengetahuan, malah turut mempunyai kemahiran yang unik membolehkan majikan memilih kita untuk bekerja. Sebagai contoh, pekerjaan yang profesional seperti doktor, pegawai, akauntan dan guru memerlukan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. Cabaran melahirkan insan yang berilmu. Pertama, cabaran terbesar guru dalam membentuk sosial pelajar yang bermoral dan berakhlak ialah dari sikap pelajar itu sendiri, iaitu pelajar kerap melakukan kesalahan disiplin di sekolah seperti punting sekolah, membuli, melakukan perbuatan vandalisme, terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan bersikap tidak sopan kepada guru. Isu ini sukar untuk dielakkan kerana sikap pelajar sukar untuk dibentuk dan pelajar akan melakukan kesalahan yang sama walaupun telah diberi amaran atau hukuman daripada pihak sekolah dan guru. Penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah bukan merupakan satu perkara yang mudah kerana mereka sukar untuk menerima dan mengamalkan nilai-nilai murni yang diterapkan. Mereka juga perlahan-lahan telah mengalami keruntuhan akhlak yang berleluasa, yang mana kita dapat lihat bahawa di setiap sekolah, ramai murid melakukan kesalahan disiplin pada setiap tahun. Bagi membendung masalah ini daripada terus berlaku, pihak sekolah perlu memainkan peranan penting membentuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar, iaitu melalui penerapan nilai-nilai murni dalam aspek kurikulum. Cabaran yang kedua, cabaran dalam melahirkan masyarakat berilmu juga datang daripada pendidik itu sendiri, yang mana tingkah laku yang ditunjukkan oleh pendidik akan diikuti oleh pelajarnya. Jika pendidik menunjukkan tingkah laku yang tidak baik, maka pelajarnya akan mengikuti tingkah laku yang tidak baik. Namun, jika pendidik menunjukkan tingkah laku yang baik, maka pelajarnya akan mengikuti tingkah laku yang baik. Tidak semua pendidik mempunyai nilai murni yang tinggi dalam diri mereka, walaupun nilai murni itu perlu diterapkan dalam diri dan sentiasa diamalkan. Hal ini sering berlaku kerana pendidik tidak dapat menahan godaan nafsu dalam hati untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang buruk yang menyebabkan mereka melakukan perkara yang tidak baik kepada pelajar mereka seperti merobol, meliwat ataupun meraba pelajarnya. Orang yang memiliki ilmu itu tidak semestinya tidak melakukan perkara yang tidak berilmu, kerana guru atau pendidik itu juga merupakan manusia, yang mana manusia ini boleh berubah dalam bila-bila masa sahaja daripada baik ke jahat atau daripada jahat ke baik. Yang ketiga, isu sosial yang sesuai untuk dikaitkan dengan seorang pendidik yang memiliki ilmu dan nilai murni yang tinggi dalam diri tetapi melakukan perbuatan yang keji ialah pada tahun 2021, seorang guru agama telah ditahan kerana disyaki telah melakukan perbuatan terkeji, iaitu meliwat dan melakukan aman seksual terhadap pelajarnya yang berusia 15 tahun. Tugas seorang guru agama ialah menghapuskan kejahilan, menerapkan nilai-nilai murni, memperkukuh keamalan dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Isu ini agak berat kerana kesan yang diterima daripada perbuatan yang dilakukan oleh guru agama itu bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada keluarga pelajar itu sendiri, yang dapat membuatkan mereka memiliki perasaan takut jika melepaskan anak mereka ke sekolah atau ke tempat pelajaran, dan juga pandangan masyarakat terhadap orang yang berilmu juga akan mengalami perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Janian binti Muhammad Idris, membangun matrik
S63460. Jadi untuk kelebihan orang berilmu yang pertama adalah mudah mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ini menjurus kepada pekerjaan yang meluas dan mudah untuk mendapatnya berdasarkan ilmu di mana mereka mempunyai kelayakan atau qualification. Jadi mereka akan mendapat jawatan yang tinggi dan juga gaji yang lumayan. Mereka ini mempunyai nilai diri yang lebih baiklah, sebab mereka tidak akan bersifat kolot, ataupun kita kata mereka sentiasa bersikap rasional dalam suatu perkara dan juga berkepribadian mulia, bukan sentiasa dalam keadaan yang negative vibe lah. Yang kedua adalah mereka menjadi individu kelas pertama. Ini kita katakan mereka bukan bersifat konservatif, tetapi mereka sentiasa bersifat inquiry, sentiasa ingin orang kata meneroka dan juga ingin membuat perubahan dalam diri mereka, dari kita katakan untuk jadi the best version of their self lah. Mereka sentiasa menjadi role model kepada orang lain untuk menjadi rujukan, dan mereka menganggap ilmu is everything yang perlu dicari dan sentiasa dipelajari. Mereka tidak berada di zon skop yang kecil sahaja semata-mata. Yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat berkemahiran. Masyarakat ini bila mana orang yang berilmu, terutama dalam bidang IT, mereka akan orang kata memberi sumbangan dari aspek kepakaran dan kemahiran untuk kemajuan negara, masyarakat dan diri mereka sendiri. Mereka ini sentiasa dapat bersaing dengan negara luar yang maju seperti Amerika Syarikat dalam aspek sains dan teknologi lah, terutamanya kita katakan mereka akan memberi pendedahan yang meluas dengan penciptaan peralatan teknologi yang canggih dalam aspek inovasi dan kreatif lah. Yang keempat, kita katakan menjamin kualiti hidup. Apabila orang berilmu ini, mereka tidak akan hidup dalam kerugian semata-mata, tetapi senang, ataupun kita katakan bukan dalam aspek harta saja, tetapi dari aspek personality, daripada kata sikap dan juga sebagainya. Mereka ini yakin dengan kemampuan diri sendiri. Mereka tahu dengan ilmu dan pengalaman yang ada, mereka dapat menghadapi segala cabaran dan juga segala isu yang dihadapi. Mereka ini tidak akan sentiasa duduk di zon selesa, tetapi sentiasa mempelajari dan menceburi sesuatu bidang untuk mendapat kemajuan dan kecemerlangan diri. Ini juga orang katakan model insan yang majulah. Yang kelima, kita katakan mereka sentiasa menyelesaikan masalah tanpa kucak-kacir. Mereka ini yakin setiap masalah tu pasti ada jalan penyelesaian. Mereka bukan hanya sekadar kata-kata saja, tapi berdasarkan ilmu yang mereka ada, mereka akan sentiasa mengawal situasi atau menghadapi sesuatu isu dengan secara rasional dan juga tenang. Mereka ini tahu sekiranya tanpa ilmu, mereka akan tidak terburu-buru seperti geram, marah dan juga akan bersifat orang katakan luar daripada kotak fikiran. Jadi apabila kita katakan berilmu itu, mereka akan sentiasa bertindak berdasarkan kewarasan akal fikiran. Yang terakhir adalah mereka akan sentiasa mempunyai ramai kawan. Kita katakan dari aspek mereka menjadi rujukan kepada semua orang ataupun orang sekeliling untuk mendapat pandangan, nasihat dan juga orang katakan pendapat yang positif lah kita kata. Mereka itu sentiasa disenangi oleh ramai orang sebab mereka ini bukan yang kedekut dengan berkongsi ilmu. Malah mereka ingin kata apa, ilmu yang dipelajari itu dapat diguna pakai secara meluas tanpa simpan seorang diri. Sebab lagi satu, apabila untuk mencapai tahap ini bukan mudah, kerana tanpa usaha kita tak akan dapat hasilnya. Seperti pepatah Melayu mengatakan, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat hasilnya. Kalau kita hanya cita-cita saja tapi tak ada usaha, maka mana akan dapat hasilnya, kerana kita akan sentiasa duduk di bawah katak tempur. Sebagai kesimpulan, dengan adanya ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat, ia memberikan pandangan yang positif kerana pendidikan dapat memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang sejahtera, harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi. Walaupun banyak cabaran yang wujud, hakikatnya proses pendidikan dan pembangunan yang bersifat menyeluruh mampu membangunkan masyarakat yang berilmu.
Justeru, kesejahteraan masyarakat adalah tonggak yang penting dalam sebuah institusi dan juga negara. Oleh itu, ilmu itu amat penting dalam setiap masyarakat untuk hidup sejahtera dan secara tidak langsung akan membentuk negara yang maju. Sekian, terima kasih.